Jadi maksud dia macam ada satu kelumpungan. Selama ni UPSR dijadikan macam satu kayu ukur. Pemansuhan ni bukan bermakna mematikan semangat untuk mengejar kejayaan, tetapi memberikan satu motivasi baru belajar untuk satu kehidupan. UPSR dah pun dimansuhkan. Okey, mungkin ada yang terkejut, mungkin ada yang dah jangka sebab nak memansuhkan UPSR ni bukan benda baru. Sejak 2018 lagi memang kerajaan dah pun mempertimbangkan nak memansuhkan UPSR. So apa kita nak lari daripada exam oriented ni? Orang kata lah Malaysia punya sistem ni banyak yang exam oriented kan. Jadi nak keluar daripada sistem tu. Tetapi okey, adalah biasalah kalau benda baru diperkenalkan ada yang ada pro and kontra, ada setuju, ada yang kurang setuju. Yalah, maklumlah selama ni UPSR ni dijadikan kayu ukur. Daripada darjah 1 atau tahun 1 sampai tahun 6, kayu ukur dia tu adalah UPSR. Tetapi bila UPSR dimansuhkan, apakah kayu ukurnya? Jadi tajuk kita Bual Bestari pada minggu ni, kita nak bincang mengenai UPSR mansuh, murid dan cikgu nak fokus apa? Okey. Baiklah, kita menjemput seorang guru di studio pada minggu ini. Kita bersama dengan Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, Cikgu Muhammad Azizi Hassan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Mengajar di mana Cikgu? Alhamdulillah, saya sekarang bertugas di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Smart Labu. Ya, saya hampir-hampir ke sekolah itu sebenarnya Cikgu. Tapi tak pergi. Okey baik Cikgu. Sebelum kita pergi lebih lanjut juga, ramai orang kata peperiksaan tu bukanlah penentu kejayaan pelajar. Kita nak lari pada exam oriented. Jadi pandangan Cikgu sendiri macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Edi dan juga penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum saya nak menjawab persoalan yang telah dibangkitkan tadi, saya nak sebut sebenarnya UPSR telah mula dilaksanakan pada tahun 1988. Dan pada tahun 2010 yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan untuk memansuhkan UPSR. Jadi pada tahun 2021 kita telah lihat UPSR dia telah dimansuhkan melalui pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Dr. Radhijidin. Dan itu kita kata satu kemenangan dalam transformasi pendidikan negara apabila dimansuhkan UPSR. Jadi berbalik kepada soalan tadi yang ditanya kepada saya, adakah peperiksaan ni penentu kejayaan? Adakah peperiksaan? Bagi saya, bila kita nak mengukur kejayaan tu, dia dimensi yang berbagai-bagai lah. Kalau kita kata kejayaan peperiksaan itu sebagai penentu kejayaan untuk belajar ke universiti atau sambung ke bidang-bidang yang diperlukan, ia benar. Tetapi kalau kita kata kejayaan sebagai seorang insan, manusia itu sendiri yang terdiri daripada 4 komponen, intelek, jasmani, emosi dan rohani, itu mungkin kurang tepat. Sebab itu bagi saya, kejayaan yang sebenar itu ialah kejayaan kita memanusiakan manusia, melihat kepada kemenjadian manusia. Di situlah kita kata sistem pendidikan kita ni berubah untuk melihat dan mengukur kejayaan pelajar itu daripada 4 domain yang besar ini. Dan itulah yang kita nak capai dalam usaha pemansuhan UPSR. Maksudnya cikgu sokong pemansuhan UPSR? Bagi saya menyokong dan menyambut baik hasrat Kementerian Pendidikan untuk melihat sistem pendidikan negara ni berubah standing dengan negara-negara maju. Jadi bila UPSR kan tahun ni Menteri umumkan akan dimansuhkan, mungkin mungkin sebab COVID lah, tapi kali ni UPSR dimansuhkan terus. Maksud terkejut tak? Mungkin cikgu lah, mungkin cikgu lain. Satu segi kita agak terkejut lah. Mungkin sebab diumumkan pengumuman tu ketika sekolah sudah dibuka, mak pak dah siap membeli buku-buku peperiksaan. Kemudian ada yang sudah mendaftar kelas tuition, kelas tambah. Ini je kadang-kadang menjadikan satu tekanan kepada ibu bapa. Tiba-tiba tengah-tengah rancak kita persiapkan anak untuk menghadapi peperiksaan UPSR, tiba kerajaan umumkan satu pemansuhan UPSR. Jadi ini memberi satu sedikit kejutan lah. Macam saya sebagai bapa yang ada anak tahun ni yang ambil UPSR pun agak terkejut juga dengan itu, sebab kita ingat ada peperiksaan UPSR, tiba-tiba kerajaan mansuhkan. Tetapi
ia bukanlah sesuatu yang kita kata tak boleh terima. Kita terima sebab apa? Sebab sebelum ni kerajaan telah umumkan, khususnya Kementerian Pendidikan dah umumkan untuk memansuhkan UPSR. Ya, bukan mengejutkan tetapi dia walaupun agak mungkin macam tiba-tiba, tapi benda tu sebenarnya dah dijangka kan. Ya, memang dijangka. Macam mana pula pelajar? Ada yang bersorak ke? Pelajar ni saya rasa contoh saya lihat anak saya ni dia ada pro and con lah. Ada yang seronok, ada yang gembira, ada yang agak sedih lah. Sebab mungkin mereka yang pelajar-pelajar, contoh dia ada hasrat untuk pergi ke sekolah asrama penuh, sekolah pilihan, sekolah yang berprestis, contoh MRSM, sekolah SBP. Jadi mungkin mereka menganggap ini sudah macam putus asa. Atau tak ada dah peluang untuk mereka ke sekolah tersebut. Jadi itu yang menjadikan mereka agak bermuram durjana tentang perkara tersebut. Tapi kalau kita lihat kepada aspek yang lain, saya rasa kalau lihat proses perkembangan manusia secara menyeluruh, bagi saya ini peranan kita sebagai bapa dan juga guru-guru untuk menyedarkan atau memberi bimbingan kepada tentang kenapa kerajaan mansuhkan UPSR. Ini maksudnya macam ada satu kelompongan. Selama ini UPSR dijadikan macam satu kayu ukur yang digunakan untuk standard semua orang satu negara kan, seluruh negara. Tapi kali ni bila dah tak ada, macam ada kelompongan. Ada kelompongan tak, cikgu? Ya, bila kita sebut bila dimasukkan UPSR, antara negatif dia kalau kita tengok ialah pelajar-pelajar ni dia hilang semangat, motivasi untuk belajar. Sebab sebelum ni dia belajar atas dasar dorongan peperiksaan. Tapi saya nak ingatkan, bila kita masukkan UPSR, sebenarnya kita telah menganjak sistem pendidikan kita daripada berorientasikan peperiksaan kepada keberhasilan murid. Sebab tu kita nak daripada awal ni pelajar-pelajar ni dia panggil apa? Motivasinya didorong oleh untuk belajar. Bukan didorong untuk peperiksaan. Bukan nak dapat banyak A. Itu dia. Yang keduanya kita nak mengelakkan pengasingan murid. Kalau kita berdasarkan kepada cara lama dulu, kita akan berlaku pengasingan murid. Ini kelas budak pandai, ini kelas budak yang tak pandai, ini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan ini akan membawa kepada inferior ataupun kata rasa diri kepada sebahagian pelajar. Jadi bagaimana nak mengatasi benda tersebut? Jadi kita lihat dalam pentaksiran baru ni, kalau lihat kita berdasarkan kepada PBD ataupun kita kata pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Jadi pelaporan pentaksiran sekolah rendah ni dia ada 3 komponen dia. Pertama kita ada PBD, pentaksiran bilik darjah. Yang kedua kita ada PAJSK, mana dia pentaksiran aktiviti jasmani, sains dan sukan dan kurikulum. Kemudian pentaksiran psikometrik yang melihat kepada aspek efektif ataupun kita kata rohani dan emosi pelajar itu sendiri. Jadi ini yang telah digubal oleh pihak KPM untuk melihat proses kejadian. Jadi kelompongan mungkin daripada sudut motivasi pelajar, tapi aspek-aspek lain kita kena terima dengan positif bahawa kita sedang menuju ke arah pendidikan yang lebih universal, fleksibel dan melihat kepada minat dan kecenderungan pelajar ni. Sebab kecerdasan murid itu tidak terhad kepada aspek kecerdasan matematik atau linguistik, tapi di sana ada kecerdasan yang lain yang kita lihat akan menjadikan pelajar itu berjaya pada masa akan datang. Betul lah. Tak semua pelajar ada kelebihan dari segi, mungkin dari segi matematik. Ada yang prodigi matematik boleh dikembangkan lagi. Mungkin ada daripada muzik, mungkin daripada yang lain kan. Jadi maksudnya diukur pada anak itu sendiri, pada pelajar itu sendiri. Lihat kepada potensi dan bakat pelajar tu seawal lagi persekolahan, supaya kita melihat bahawa setiap potensi kita ni adalah mereka yang hebat dan berjaya. Kalau kita tengok kepada UPSR kita ada kata 500,000 orang pelajar yang ambil UPSR, contohlah anggaran dia. Kalau kita nak menilai hanya 10% saja daripada 500,000 tadi. Jadi ke mana baki pelajar tadi? Jadi di sinilah kita nak lihat bahawa pelajar kita ni semuanya hebat. Mungkin kehebatan dia tu dia ada bidang-bidang kehebatan dia. Yang ni yang kita nak raikan dalam sistem pentaksiran baru ni. Jadi dia dipanggil oleh pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pentaksiran bilik darjah PBD. Apa bezanya? Sebenarnya bukan dia PBS atau PBD, disebut pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Dalam pelaporan pentaksiran sekolah rendah tu dia ada 3 komponen saya sebutkan tadi. Sebenarnya istilah dia ada PBD atau pentaksiran berdasar bilik darjah, melihat kepada perkembangan kognitif. Maksudnya cikgu tu sendiri akan melihat satu persatu pelajar tu. Satu persatu pelajar tu dari segi kognitif dia. PBD kita lihat segi kognitif dia. Sebab tu peperiksaan yang sebelum ni kita berdasarkan kepada sumatif. Sumatif makna dia sepanjang 6 tahun dia belajar, kemudian bila tahun 6 kita nilai dia. Tapi bila formatif kita menilai sejak daripada tahun 1 sehinggalah dia sampai dia tahun 6 tu, kita lihat apa yang dia belajar dalam kelas, sejauh mana dia menguasai subjek
dan dia faham apa yang dia pelajari. Itu kita kata PBD. Kemudian kita lihat dari segi perkembangan aktiviti sukan dan kurikulum dia. Jadi kita tengok dia terlibat dalam kita kata contoh dalam sebagai pemain bola, dia aktif dalam badan beruniform, dia aktif dalam kelab dan persatuan, dia mewakili sekolah dalam pertandingan majlis tilawah Al-Quran contoh dia, ataupun dia mewakili sekolah dalam drama, deklamasi saja, dia membuat dalam bidang sains, reka cipta dan sebagainya. Itu kita lihat dari segi aktiviti tadi, PHA. Kemudian kita tengok di psikometrik, mana kecenderungan dia, apa bidang kecenderungan dia berdasarkan kecerdasan yang kita kata Howard Gardner tu, kecerdasan 8 kecerdasan tu, kita nak tengok apakah kualiti kecerdasan yang ada pada pelajar tersebut. Jadi dia lebih holistik berbanding kepada UPSR yang hanya melihat satu domain saja, iaitulah kognitif, makna dia dari segi intelek semata-mata. Maksudnya lebih holistik dalam setiap segi. Holistik. Dan arti kata lain, rasa sekolah makin jadi menarik lah rasanya. Ya, itu tujuan dia, supaya kita datang sekolah dengan penuh kegembiraan dan kita pulang sekolah dengan kegembiraan. Dia tak nak sekolah ni menjadi tempat tekanan. Jadi pelajar sekarang ni menganggap sekolah ni sebagai pusat peperiksaan. Bila masuk sekolah tertekan. Lepas tu tertekan dengan ibu bapa yang nak straight A. Tertekan dengan guru-guru yang pagi petang siang malam berhempas pulang untuk pastikan anak-anak dapat straight A. Jadi kita nak sekarang ni persekitaran ekosistem di sekolah tu adalah sesuatu yang menggembirakan, dan guru datang mengajar dengan penuh keseronokan, dan bila mereka datang mengajar keseronokan, mereka akan dapat menumpu kepada pembangunan saksiah pelajar ataupun kemenjadian murid itu sendiri. Itu tujuan kita ke arah tersebut. Itu yang guru-guru nampak. Tapi kita nak yang sekarang ni ibu bapa pula kan, mungkin dia dah lama dengan sistem lama UPSR, A kan, tiba-tiba dah berubah kan. Macam mana penerimaan ibu bapa dengan jadi penerimaan ibu bapa ni, bila kita tengok saya kategorikan mak bapak ni kepada tiga jenis ibu bapa bila menerima pemansuhan UPSR. Pertama, yang menyokong. Ada yang menyokong disebabkan mereka melihat pendidikan awal kanak-kanak peringkat awal ni perlu ditumpukan kepada perkembangan bakat dan potensi, dan jangan bebankan pelajar dengan akademik ataupun peperiksaan. Dan mereka melihat dengan kita menumpukan kepada bakat dan potensi, kita membina anak-anak yang percaya kepada diri, ada kehebatan diri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang golongan yang membantah tadi. Membantah sebab apa? Mereka melihat bila pemansuhan UPSR ni, pertama, motivasi anak mereka hilang, yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, mereka tak dapat nak menilai sejauh mana anak-anak mereka menguasai pembelajaran sepanjang 6 tahun. Jadi mereka perlukan satu penilaian dan pengukuran untuk lihat anak-anak ni berjaya dalam pelajaran. Itu yang membantah. Yang ketiga, dia panggil hybrid. Hybrid ni makna kelun. Kelun ni ada yang sokong dan ada yang bantah. Antara sokong dan bantah tadi. Apa maksud dia sokong dan bantah tu? Dia sokong pemansuhan UPSR, cuma dia bantah apa langkah KPM atau kerajaan selepas itu. Contoh dia, kita kata kalau kita kata kita nak menjurus kepada PBD, pentadsiran bilik darjah. Kerana bilik darjah kita pelajar 40 orang. Bagaimana cikgu nak pastikan dia menilai pelajar selama 40 orang? Sedangkan negara-negara maju seperti Finland, pelajar dia nisbah dia 1:20. Jadi mereka boleh menilai. Tapi kita hari ini 1:40. Itu yang dipersoalkan oleh bapa. Yang kedua, kita tengok gaji guru. Gaji guru tak sama apa yang ada di Finland dan juga di Malaysia. Gaji guru di Finland jauh lebih tinggi. Antara orang kata kerjaya yang mendapat pendapatan tinggi adalah guru. Yang ketiga, di segi prasarana, assets tadi. Kalau kita nak wujud fun learning, contoh dia, nak menilai, kita nak wujudkan fun learning, kita perlukan dana yang besar. Apakah kerajaan atau KPM telah menyediakan perkara tersebut? Dan inilah persoalan yang dibangkitkan oleh bapa yang kata-kata hybrid tadi, antara sokong dan bantah. Dan yang paling penting sekali, kurikulum kita yang sedia ni, adakah dia menjurus ke arah pentadsiran holistik tu? Karena kita bercakap tentang pentadsiran holistik, tapi kurikulum kita ni masih lagi lama. Maksud dia kita nak berubah kepada bukan exam oriented, tapi kurikulum kita syllabus tu mungkin belum menuju ke arah tu. Mungkin kita ke arah tu sebelum ni kita dah ada kita kata berfikir arah tinggi kebat. Mungkin soalan kita menuju ke arah kebat. Tapi sejauh mana kurikulum kita ni mengandungi aspek penyelesaian masalah, kemudian kreativiti, kemudian komunikasi, aspek kolaboratif. Itu penting untuk memastikan kita kata pentadsiran kita holistik. Tetapi yang berlaku kebanyakannya sistem cara UPSR yang sedia ada ni, dia lebih menekankan orang yang menguasai matematik dan juga bahasa. Jadi kita kena bergerak ke arah tu. Kalau kita tak ubah sistem dan kurikulum kita, maka tak ada guna kita isytihar mansuh UPSR, tapi kita punya konten, kita kandungan tu kita tak bergerak ke depan. So mesti seiring sekata dalam kita nak bercakap soal pemansuhan UPSR dengan apakah tindakan selepas tu yang perlu KPM lakukan. Tapi takut doktor ada cikgu takut nanti adalah mak bapak yang kata, alah ni nak
nak macam dah kurang akademik lah, macam dah lemah akademik, banyak main dia, mungkin ada gitu. Itu banyak di antara je. Itu di antara kerisauan dan kebimbangan ibu bapa apabila melihat pemansuhan ni. Mereka mengatakan UPSR ni sistem pentaksiran baru ni akan menjadikan pelajar-pelajar ni tidak fokus kepada akademik dan lebih kepada aktiviti-aktiviti luar. Sebab tu saya katakan tadi perlu penjelasan. Maknanya dari pihak KPM sendiri perlu beri penjelasan kepada ibu bapa tentang pemansuhan ini supaya ibu bapa faham bahawa proses pemansuhan ini sebenarnya kita dalam kerangka memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat ialah peranan guru-guru di sekolah dan juga kaunselor untuk memperjelaskan kepada pelajar. Sebab pelajar bila dia lihat pemansuhan ni mungkin dia seronok, main sekolah happy, tak payah buat apa-apa, kelas PDPR tak payah join sebagainya. Itu yang berlaku hari ni, pelajar-pelajar main handphone, main game ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi macam mana atasi benda ni? Ini peranan kaunselor dan guru-guru di sekolah untuk memberikan penerangan dan penjelasan kepada murid-murid supaya mereka lihat pemansuhan ni bukan bermakna mematikan semangat untuk mengejar kejayaan, tetapi memberikan satu motivasi baru belajar untuk satu kehidupan. Jadi kita ni belajar untuk kehidupan. Betul-betul. Yalah, masalah mak bapak adalah orang yang pada risau. Anak-anak ni kadang-kadang perlu bimbingan, tapi mak bapak juga yang kadang-kadang bukan daripada dalam sekolah kan. Jadi rasanya kita dah ada rekod beberapa pandangan mak bapak. Rasa kita nak tengok, kita nak dengar apa pandangan mereka mengenai pemansuhan UPSR. Kita saksikan. Anak saya pun sepatutnya calon UPSR pada tahun ni, dan saya mengerti dan fahamlah cabaran di zaman COVID-19 ni bagi anak-anak untuk menguasai keseluruhan mata pelajaran, terutama subjek sains dan matematik yang memerlukan bimbingan yang terperinci. Sebab maklumlah ada setengah pelajar ketinggalan kerana tidak mempunyai kemudahan digital yang baik di rumah seperti peralatan komputer atau internet. Bagi anak saya juga ada yang perlu dia belajar dan faham cara sendiri. Jadi tidak adil saya rasa kepada anak-anak yang ketinggalan ni sekiranya kita mengukur kemampuan pelajar melalui peperiksaan UPSR saja. Jarak masa daripada tahun 1 sehinggalah ke tingkatan 5 ada lebih kurang 10 tahun pelajar tidak ada peperiksaan besar. Ianya akan menyebabkan mereka tidak biasa dengan konsep peperiksaan, dan lagi satu, bila UPSR ini dimasukkan, ianya hanya bergantung kepada markah assessment. Jadi markah assessment ni sebenarnya saya bimbang jika ianya tidak dilakukan secara menyeluruh kepada semua pelajar. Walau macam mana pun, saya berharap pemasuhan ni bukanlah satu eksperimen try and error. Jangan sampai ada di kalangan mereka yang tercicir dan ketinggalan dan tak dapat menguasai setiap mata pelajaran yang paling penting. Dan untuk keseluruhan, saya memang berpendapat bahawa pemansuhan UPSR ini patut dilakukan lebih awal lagi. Dari sebelum COVID ini mungkin adalah satu lebih hikmah pandemik yang menimpa kita. Untuk saranan kepada pihak kerajaan, mungkin kita boleh memperkasakan lagi keseluruhan kurikulum penerapan nilai-nilai murni dan juga pembinaan karakter kepada pelajar-pelajar untuk sebagai salah satu daripada pembinaan bangsa dan negara secara keseluruhannya. Ya, itu dia pandangan mak bapak mengenai pemansuhan UPSR. Biasalah macam cikgu tadi, ada yang setuju, ada yang tengah-tengah. Tapi kita cakap mak bapak, cakap pasal guru pula kan. Saya dengar tadi cikgu cakap mengenai PBS, segala pelbagai. Nampak macam banyak kerja tu. Tak berbeban ke cikgu ke? Ya, kalau kita tengok tu memang banyak beban lah yang kita terpaksa apa-apa dibuat oleh guru untuk menaksir pelajar tadi. Sebab benda ni baru dan kita kena adaptasi benda yang baru ni, memakan masa sebelum kita mahir dalam menilai pelajar. Tapi saya nampak macam ni, mungkin beban kurang dari sudut kita tak dah buat kelas tuition malam-malam, kelas tambahan, nak kena photostat nota belajar, kena siapkan kertas soalan. Itu mungkin kita dah tak macam dulu dah. Jadi kita tak habiskan kerja-kerja, orang kata apa, kerja-kerja mengurus peperiksaan pelajar ni dengan untuk pastikan dapat A. Tapi kerja kita mungkin dari segi fungsi dan juga peranan kita mungkin berubah. Maknanya kita akan menaksir pelajar itu sepanjang masa, setiap ketiga dan masa kita akan lihat perkembangan
penguasaan dia dalam subjek yang kita belajar. Itu sebenarnya yang kita nak lihat. Kemudian kita nak tengok lagi segi kemenjadian murid tadi, bakat dan potensi dia yang kita nak kembangkan. Itulah kerja guru selepas ni, ialah bagaimana kita nak mentaksir dan kita nak lihat potensi murid dan kita nak kembangkan dia. Pihak KPM perlu memberi latihan yang secukupnya kepada guru supaya pentaksiran yang kita buat tadi, penilaian itu ada tekal. Tekal makna dia boleh dipercayai keabsahannya. Jadi tidak timbul lagi komen-komen daripada mak pak, sekolah ni bagi A, sekolah ni tak bagi A, cikgu ini bagi A, cikgu ni tak bagi A. Tak ada dah. Jadi maknanya ini penting supaya apa? Ketulusan dan kejujuran dalam nilai murid itu penting supaya memang pelajar yang kita nilai itu benar-benar layak mendapat grade itu. Sebab itu kita dalam UPSR sebenarnya ada band. Sebenarnya kita ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 band. Kalau dapat band yang ke-6, maka itu adalah satu murid yang cemerlang dan hebatlah. Ya, saya tengok kalau selama ni kalau UPSR exam dia macam jelas lah. Nampak okey, berapa markah tu memang tak boleh nak, mak bapak pun tak boleh nak argue lah kan. Tapi kalau sistem penilaian oleh guru sendiri, saya bayangkan mungkin aturan dari bapa bapak, kenapa cikgu bagi anak saya macam ni? Anak saya macam ni kan. Kenapa? Apa yang pernah takut akan jadi macam ambiguity kan? Ya, saya setuju. Itu antara kebimbangan yang dibangkitkan oleh bapa dan yang dipersoalkan oleh bapa, bagaimana dia nak menilai, nak menentukan pelajar ni cemerlang atau tidak. Sebab tu saya sebutkan tadi, nak menentukan dia berjaya tak berjaya ni saya bagi kepada 3 perkara. Yang pertama ni perancangan guru dalam kelas. Mana dalam PBD kita kena buat perancangan. Bila kita buat perancangan, kita tentukan kaedah pengajaran, kemudian kita laksanakan kaedah pengajaran tersebut, kemudian kita tentukan kaedah pentaksiran dia. Kita nak buat pentaksiran lisan ke, pentaksiran tulis ke, melalui pemerhatian ke. Kemudian kita tengok balik, bila kita taksir tu tengok apa penambahbaikan yang kita kena buat, apa tindakan susulan bila kita berdepan dengan pelajar yang tidak boleh kuasai. Selepas tu kita buat penambahbaikan, kemudian barulah kita buat pelaporan daripada pentaksiran yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah yang kita perlu ada ialah profesionalisme sebagai seorang guru. Mana guru-guru yang menilai pelajar ni, saya rasa yang pertama sekali guru-guru tu dia kena ada ilmu macam mana dia nak taksir pelajar, mana pengalaman yang dia lalui masa dia menilai pelajar tersebut. Kemudian dia kena ada orang kata apa, kemahiran macam mana dia nak menasihatkan pelajar tu dengan tepat dan akurat, di samping dia mendapat input daripada pelajar. Itu perkara yang kedua yang dia kena buat. Dan yang ketiga ialah saya rasa ialah yang penting juga ialah kita nak supaya moderasi. Kena ada moderasi, iaitulah menetapkan kriteria dan juga kriteria dalam penilaian itu adil, konsisten, kemudian sah dan boleh dipercayai. Kalau kita ada 3 elemen ni dalam menilai pelajar, saya kata tidak timbul masalah. Yang timbul masalah bila cikgu tidak ada ilmu nak mentaksir, dan yang kedua dia tidak jujur untuk mentaksir. Yang ketiganya bila pelajar tu mentaksir di last minute. Jadi sepatutnya proses ni berterusan. Itu yang penting dari ketekalan dalam kita menilai pelajar tu. Dia diagnosis tu boleh, dan saya rasakan mak bapak pun dalam sistem macam ini yang bagus, yang mak bapak pun boleh kerap update dengan cikgu kan, apa sebenarnya bagusnya sistem ni sebab bila kita menaksir kali pertama, contoh dia kata bulan minggu ni kita taksir pelajar, kita maklurkan bulan ni kepada pelajar, kepada ibu bapa, anak kamu sekian-sekian. Jadi perbincangan antara ibu bapa dan guru ni penting. Mana ibu bapa akan melihat bahawa kemenjadian anak murid dia tu atau kemenjadian anak dia tu melihat pada potensi dapatkan, dia akan membantu juga guru macam mana nak pastikan anak dia mencapai orang kata standard yang telah ditetapkan. Kalau contoh dia kali pertama taksir dia dapat 2, kita target mesti dapat 6. Macam mana nak dapat 6? So kita akan pastikan ibu bapa kena bekerjasama dengan guru-guru untuk memastikan anak dia dapat standard lah, atau band 6 tadi. Bila dapat band 6, itulah satu kerjaan. So dia tak nampak satu benda yang kita kata terpisah. Sebenarnya semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan kemenjadian ni murid itu tercapai, dan keberhasilan akademik pelajar pun tercapai, potensi bakat pelajar tercapai. Jadi kolaborasi itu penting, memerlukan kerjasama semua pihak. Jadi ibu bapa, pentadbir, murid dan juga PIBG kena membantu menjayakan pentaksiran holistik ni. Ya, maksudnya lepas ni tak boleh mak bapak kata dia nak tahu exam dapat banyak A je atau apa, kita dah keluar duit untuk ni, untuk tuition, untuk nak pastikan dapat. Jadi maksudnya mak bapak sendiri perlu participate dalam mungkin setiap bulan, setiap minggu kan, atau perkembangan anak dan setiap sudut. Ya, betul, saya setuju dengan pandangan Edi tadi. Mana ada bukan saja kita nak lihat anak kita berjaya sikit akademik, semualah nak pastikan anak kita terlibat aktif dalam sukan, nak pastikan anak kita terlibat aktif dalam aktiviti co-curriculum, anak kita ada peran di sekolah sebagai pemimpin, jadi pengawas, jadi pengawas perpustakaan. Semua tu dikira kan? Semua kira tu dikira lah. Barulah kita bangga anak kita ni seorang anak yang holistik
nama kemenjadian dia. Sebab banyak lah ada yang cemerlang pendidikan tapi tak tahu nak komunikasi. Masuk universiti duduk seorang-seorang, tak nak compete dengan orang. Ya, tak jadi macam Eddie yang boleh pandai komunikasi. Tak jadi macam Eddie yang pandai komunikasi. Jadi dia mungkin ada ilmu, ada intelek, result elok, tapi dia ada kurang daripada eksperimen. Jadi ini pentingnya kita lihat pendidikan ni secara holistik. Apa yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan tu menuju ke arah macam tu untuk kita pastikan kita nak motivasi belajar tu tinggi dan kemenjadian manusia ataupun kita kata holistik tu mencapai. Cikgu, tadi kita dah cakap pasal cikgu, dah cakap pasal mak bapak, ni murid-murid pula. Dia orang dah betul-betul faham ke cikgu dengan sistem baru ni? Saya rasa sebahagian murid-murid ramai yang tak diberikan penjelasan yang jelas tentang perubahan pentaksiran. Jadi saya rasa di sini balik kepada peranan guru, ibu bapa dan juga kaunselor untuk memberikan penjelasan kepada murid-murid. Dan yang paling penting sekali pihak KPM perlu membantulah pihak sekolah menjelaskan kepada ibu bapa tujuan pemansuhan ni supaya anak-anak ni dapat adaptasi tentang perubahan-perubahan ni dan mereka dapat menerima dengan hati yang lapang dan terbuka dan tidak mematikan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Saya kata kita balik kepada tema Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Jadi inilah generasi yang kita nak bina, generasi yang dagakan ilmu, yang belajar untuk kehidupan, bukan belajar untuk peperiksaan. Saya dengar ni kan, saya seronok macam rasa nak masuk sekolah rendah balik. Macam seronok kan, sebab kita dulu exam sekarang ni dah macam lebih meluas. Seronok sebenarnya, untung budak-budak sekarang juga. InsyaAllah kita akan ada sesuatu yang baik dalam perubahan-perubahan dasar Kementerian Pendidikan. Baik, cikgu, yelah, benda ni benda baru kan, banyak benda yang perlu, banyak ruang-ruang untuk perbaiki. Mungkin cikgu ada sebarang cadangan kepada Kementerian Pendidikan? Saya rasa dalam kita nak menuju pendidikan yang lebih baik dan standing dengan perkembangan dunia hari ini, saya nak sebut apa yang disebut oleh Benjamin Bloom. Benjamin Bloom dia kata apa? Dia kata kalau kita nak pendidikan kita maju ni, perkara pertama yang kita nak kena ubah ialah kita kena ubah sistem pentaksiran kita. Dan apa yang dibuat oleh kementerian kita ke arah tersebut. Jadi dalam hal ni untuk kita memastikan kita pendidikan kita ni pergi ke depan lagi, yang pertama sekali saya rasa yang pertama kementerian akan tengok ialah dari segi akses ataupun kita kata prasarana pendidikan, infrastruktur pendidikan. Kita nak rapatkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Yang ni kementerian kena buat. Kerajaan sendiri kena buat. Kerajaan yang bertanggungjawab dia kena rapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Itu yang pertama. Yang kedua kita kena tengok kurikulum. Mana dia bila kita pendidikan dia berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum kita kena buat tambah baik. Kalau kita perlu rombak, kita rombak sesuai dengan kita nak menuju negara yang maju. Kita kata alah baru ni kurikulum kita kena mengambil kira keperluan-keperluan masa depan. Contoh dia kita bercakap tentang revolusi IR 4.0. Apakah kementerian kita menuju ke arah tersebut? Jadi kurikulum mesti ke arah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru. Orang yang akan menjayakan pendidikan. So guru kena diberi insentif. Kena diberikan orang kata pelatihan yang cukup untuk memastikan mereka dapat menjayakan agenda pendidikan. Dan yang keempat saya rasa yang penting juga ialah bila kita lihat keadaan pandemik COVID tadi, kita kena menuju ke arah digitalisasi pendidikan. Kita tak boleh sekejap sekolah buka, sekejap tutup, tak boleh. Jadi kita kena bersedia digitalisasi pendidikan. Ini sesuai dengan kita kata Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia yang kata nak semua pelajar kita ni ada satu murid satu komputer. Jadi apakah kita ke arah tersebut? Jadi ini antara benda-benda yang Kementerian Pendidikan kena take note supaya kita akan standing dengan perkembangan pendidikan dunia dan kita bertaraf dunia lah, standing dengan negara maju. Dan perlu tak ditambah bilangan guru? Sebab tadi satu orang guru 40 pelajar kan? Ya. Susah tu nak menilai 40 pelajar. Ya, sebab tu saya kata antara benda yang kita kena lihat dia ialah aspek gurunya. Jadi maknanya kalau kita nak nisbah satu murid, satu orang guru 20 orang murid, maknanya kita kena tambahkan bajet ataupun kerajaan kena tambahkan bilangan guru supaya kita dapat kualiti pendidikan kita dapat ditingkatkan. Sekarang apa yang berlaku sekarang ni, kita nisbah yang kita ada ni tak cukup. Walaupun kita kata nisbah guru, kita pernah dibuat kajian nisbah guru kita dengan nisbah bilangan murid kita 1:12. Hampir menyamai negara Singapura 1:11. Jadi makna dia tak lari jauh, tak lari beza jauh. Jadi makna dia yang jadi masalah dia kita walaupun kita nampak je, tapi masih ada lagi sekolah-sekolah yang satu orang guru yang dia terpaksa kawal 40 orang pelajar. Ini akan menyebabkan kita tak dapat mentaksir dengan baik. Yang kedua kita lihat, kita kalau boleh mewujudkan jawatan pembantu guru. Mana kita tak perlu libatkan guru dalam hal pengkeranian sekolah, tapi menumpukan pada pengajaran tadi, kepada tumpuan pengajaran dan pembangunan saksiah dan potensi murid.
lebih efisien, lebih kurang beban tu. Ya. Kerana lah kerja-kerja nak key Ya, tu kadang-kadang membebankan. Kadang-kadang membebankan Ambil masa guru. panjang. Yang mengambil masa yang panjang. Walaupun kita di zaman era teknologi. Kadang-kadang buka handphone pun line tak clear pun jadi susah juga. Susah, jadi kan? semua tu kena ambil kira. Cikgu, okey, akhir sekali lah harapan cikgu lah kepada sistem baru ni. Kita tahu kita nak lahirkan generasi yang lebih cemerlang kan akan datang. Jadi apa harapan cikgu pada dalam sistem baru ni? Harapan saya bila kita berubah kepada sistem yang baru, pentaksiran yang baru dengan pemansuhan biasa, saya harap sekolah ni menjadi satu tempat yang menyeronokkan. Saya harap sekolah selepas ni menjadi tempat yang menyeronokkan. Macam saya ingat dulu orang kata kita pergi sekolah kita datang sekolah berlari, bila kita nak pulang sekolah berjalan kaki. Maknanya tak sanggup nak tinggal sekolah. Betapa kita rindu nak duduk ke sekolah, kerana sekolah tu tempat yang menyeronokkan dan membangunkan kita punya potensi diri kita. Dan itu yang saya harap menjadi satu ekosistem pembelajaran yang menarik. Yang kedua, guru-guru tak tertekan dan pelajar dapat menyelahkan potensi dan bakatnya masing-masing. Ya, itu yang kita. Terima kasih cikgu. Dan saya rasa memang itulah yang perlu kita lakukan, kerana yalah dunia dah banyak berubah cikgu. Jadi macam tak logik lah kalau dunia dah berubah tetapi pendidikan kita sama macam dulu. Perlu ada perubahan supaya generasi baru ni dapat disesuaikan dengan cabaran dan juga cabaran hari ni lah. Jadi tapi seperti biasa, setiap benda yang baru tu akan ada kekurangan dan kelemahan, tetapi masih ada ruang-ruang untuk kita perbetulkan dan tambah baik, insya-Allah. Dan kalau perlukan sokongan semua cikgu Baik, terima kasih kepada cikgu kerana bersama dengan Bual Bistari pada Cikgu Azizi. Terima kasih kerana Bual Bistari pada minggu ini. Alhamdulillah, semoga semua menonton dapat manfaat. Dan di luar sana kita perlukan ramai guru. Jadi insya-Allah mana ada minat tu boleh apply jadi cikgu, insya-Allah dapat menyumbang kepada generasi masa depan kita, insya-Allah. Semoga usaha kita menjadikan sekolah tu lebih menarik akan berjaya. Sekian Bual Bistari pada minggu ini. Jangan lupa like dan share konten kita pada hari ini, insya-Allah kita kongsi kesibukan ramai. Saya Adek Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.